sebut tadi sallallahu alaihi wasallam adalah kita sedang melakukan amal yang paling besar. Sebab itulah tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang paling senang yang boleh kita lakukan tapi tak ramai yang boleh buat. Yang kesannya nanti efeknya itu live langsung bila di hari akhirat nanti. Senang tak buat ni tuan-tuan perempuan rahmati Allah? Senang. Yang kesan dia nanti live langsung macam mana yang kita ceritakan first tadi, kisah seorang pemuda yang cari-cari kebaikan tak jumpa. Ni kesan yang langsung yang bila kita dapat akhirat-akhirat, iaitulah yang pertamanya mudahkan hati orang, iaitulah dengan minta dan memaafkan dia. Dan yang keduanya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Pertamanya mestilah mudahkan hati orang, yang mana perkara ini kalaulah kita buat kesannya kita tak nampak ataupun kesannya kita tak rasa sangat, kecualilah kesan itu langsung hanya berada di akhirat kelak. Mudahkan hati orang, iaitulah dengan memaafkan dan meminta maaf. Dan juga yang keduanya, jaga rahsia. Apa itu jaga rahsia tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Man qarraba nafasa'an kurbati min korobit dunya. Siapa yang memudahkan orang lain. Iaitulah bila mana kita nak memaafkan orang lain. Kadang-kadang kita nak memaafkan orang lain itu dia susah sikit tuan-tuan. Dia sakit sangat. Dia macam tak boleh kalau tak cerita kat orang. Sampai satu tahap kadang-kadang kita ni ada orang cerita. Bang, akak macam mana ni, saya ada masalah sekian. Kadang-kadang tu duduk dekat dalam bas tu. Tengok orang-orang yang tengah serabut-serabut tu, kita berbual-bual, kadang-kadang dia boleh cerita masalah dia dengan kita sebab terlalu berat masalah dia. Bang, dulu saya pernah kena fitnah dengan tempat ni. Saya cuba maafkan dia dengan saya cuba pula kerja kat tempat tu sekian-sekian. Saya pernah dengar macam itulah kisah begitu. Orang cerita kat saya, duduk dalam bas. Saya pernah dulu bersama dengan syarikat ni. Saya tolong-tolong beliau tapi syarikat tu fitnah saya sekian-sekian. Saya cuba maafkan fitnah tu, saya cuba maafkan kesalahan syarikat tu pada saya, sampai tahap saya cuba untuk bekerja pula bawah syarikat tu. Tapi apa yang jadi, bila saya bekerja bawah syarikat tu, saya di pulau pula, saya di pulau lah, di pulau, di fitnah lagi sekali di dalam syarikat itu, yang akhirnya saya berhenti. Tuan, susah. Tapi kalau nak maafkan, kalau nak minta maaf, kesan dia ada dua tadi. Kesan langsung di akhirat nanti, iaitulah mudahkan orang, iaitulah mudahkan orang ni tuan-tuan, kita boleh dengar masalah orang supaya orang tersebut datang rasa nak memaafkan orang lain. Dua perkara yang sepatutnya jadi tujuan hidup kita hari ni. Sehinggalah, yang kedua saya sebut tadi, jaga rahsia. Kerana apabila ada orang meluahkan, rasa nak lepaskan kesusahan dia dan kita mendengar dan akhirnya kesusahan dia itu terlepas, maka satu perkara yang paling besar yang kita kena buat adalah man satara musliman. Siapa yang jaga rahsia, jaga aib orang tu. Jangan diceritakan pada orang lain pula, tuan-tuan rahmati Allah. Ustaz cerita ni tadi, saya cerita tapi tak kenal orang, tak apalah. Saya cerita untuk jadikan pedoman hidup. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak tahu, kalaulah kita faham tentang maaf ini tuan-tuan, tidak memaafkan dan tidak dimaafkan adalah satu beban. Yang kadang beban maaf ini sampai satu tahap dia datang bawa perkara ataupun datang bawa sifat hasad pula pada kita. Datang sikap dusta pula. Contoh, kita tak maafkan satu pengurusan macam kisah tadi itulah. Kita tak boleh nak maafkan satu. Contohlah saya sebut sekolah lah konon-kononnya. Saya ni dulu contoh. Saya dulu sekolah dekat sekolah tu. Kemudian saya kena fitnah kat sekolah tu. Habis daripada sekolah tu saya keluar dan saya kerja pula dengan sekolah tu. Walaupun sekolah tu fitnah saya. Tapi kena juga fitnah lagi saya keluar dan cari tempat kerja lain. Tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila tak memaafkan, maksud saya bila datang, ialah itu ujian untuk kita yang Allah rasa itu kita mampu.
Dan kita tempuh ujian tersebut, iaitulah dengan terima fitnah itu. Dan kemudiannya kita bawa sifat tidak memaafkan tadi. Beban tuan-tuan. Sifat tidak memaafkan itu satu beban. Sampai satu tahap nanti, kita akan benci seluruh, saya sebut sekolah tadi, kita akan benci seluruh yang ada di sekolah. Ini yang panggil kita panggil hasad tu tuan-tuan. Bila tidak memaafkan, dia akan datang satu sifat hasad yang terlampau tinggi. Kita akan terbawa-bawa sebegitu. Sehinggalah nanti pengetua sekolah kita pun benci, anak yang dilahirkan pun kita benci, sehingga walaupun anak itu menjadi seorang ulama pun kita akan memandang rendah terhadap dia kerana sifat tidak memaafkan kita tadi pada sekolah tersebut dan datang hasad pula pada beliau. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara maaf, perkara tidak memaafkan, perkara-perkara ini perempuanlah biasanya susah sikit. Lelaki ni dia mudah melupakan. Hingga sampai satu tahap hasad tadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya dengki pada seseorang itu, maksudnya kita punya maaf tu kita tidak maafkan, hingga datang rasa hasad, rasa dengki, sampailah datang satu masa nanti tuan-tuan, cemburu kita itu seolah-olah kita nak arahkan juga dan maklumkan pula pada Allah yang orang tu tak layak dapat nikmat begitu tuan-tuan. Orang tu kaya. Kita dah marah kat sekolah ni, tapi sekolah tu makin kaya. Datang hasad, datang cemburu, sehingga tahap kita akan rasa macam, ya Allah, kita akan minta doa pada Allah, ya Allah, orang tu tak layak nikmat begitu, ya Allah, kenapa kau bagi bankruptkan dia? Bankruptkan dia, ya Allah. Hasad ni tuan-tuan, sifat tidak memaafkan ini, dia akan menjadikan kita tidak fokus pada ibadah. Kalaulah sehingga nanti kita dianugerahkan untuk tunaikan umrah, tunaikan haji, bercita-cita dan kemudian Allah tunaikan cita-cita tersebut, sampai tahap nanti kita mengkhususkan doa pada umrah dan haji kita itu untuk dia sahaja. Ni hasad tuan-tuan, maaf ni, bab maaf ni. Tujuan hidup ni kena cari satu kaedah. Apa, mesti ada yang kita marah, mesti ada. Lebih-lebih lagi perempuan, dia kadang-kadang terbawa-bawa sangat sehingga tahap begitu, sehingga umrah dengan haji itu, sebelum pergi umrah tu dia dah listkan nak doa apa tuan-tuan. Sedangkan haji itu sebenarnya kita nak cari satu perkara sahaja yang tak ada kat tempat lain. Haji ni satu tempat yang amalan ataupun ibadah yang tak ada kat tempat lain, iaitulah haji mabrur. Solat kita ada kat Malaysia, doa kita ada kat Malaysia. Doa sahaja di Malaysia pun tak ada masalah. Tapi yang kita nak cari adalah mabrur. Sebab Nabi SAW kata, siapa yang dapat mabrurun, haji yang mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan pulang, dia akan keluar, dia akan selesaikan haji dia dalam keadaan dia seolah-olah bayi yang barulah lahir. Fokus. Kita sebut fokus tadi. Bila tidak memaafkan, sampai tahap kemaafan kita itu nanti Allah sendiri yang akan anugerah, yang akan iktirafkan ketidakmaafan kita itu, sampai tahap nanti Allah pula ilhamkan kita. Sebab kita dah mula ada rasa hasad, rasa dengki, sehinggalah Allah itu sendiri yang anugerahkan kita. Ataupun ilhamkan kita pula, sampai sahaja di umrah, sampai sahaja di haji, sampai sahaja kita nak buat ibadah, fokus kita adalah doa-doa dengki sahaja. Bila tujuan hidup kita itu terpesong sikit, Allah pun akan pesongkan kita sehingga kita tak fokus ataupun kita tak ingat nak doa apa dah kecuali doa yang keburukan kepada orang yang kita hasad tadi. Sampai satu tahap yang teruk tuan-tuan, itu yang namanya ujian. Jangan pandang fitnah, jangan pandang perkara tidak memaafkan, jangan pandang kemarahan orang lain pada kita adalah satu perkara yang teruk sehingga kita rasa macam aku ada hak untuk tidak memaafkan, sehingga nanti jika kita punya kemaafan itu bertukar pada hasad, sampai satu tahap Allah mula tarik hidayah petunjuk daripada kita sehinggalah kita mula rasa semua orang tak suka kita dan semua orang salah untuk dipakai.
Yang akhirnya timbul pula rasa tak suka pada golongan agamawan. Ini realiti apa yang berlaku sekarang. Saya banyak sangat kawan-kawan sebegitu. Tuan-tuan, mula daripada tak boleh nak maafkan orang. Kemudian dia anggap Allah itu sekian, kenapa Allah bagi macam ni. Dan kemudian Allah ilhamkan dia dengan doa-doa yang merosakkan doa-doa untuk keburukan orang sahaja yang seakhirnya Allah jumpakan pula dia dengan orang-orang agamawan. Allah mula tarik petunjuk dan memberikan dia satu petunjuk yang terkebelakang daripada akhirat. Sehingga Allah jumpakan dia dengan agamawan-agamawan ataupun ulama'-ulama' yang su', sehinggalah dia mula pula benci pada orang agamawan. Bila sampai tahap ini tuan-tuan, ketahuilah yang kita sedang bersalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ego kita mula naik sehingga kita rasa Allah lah yang salah setiap, yang salah tetapkan sekian. Sehingga tahap kita salahkan Allah pada semua perkara, sampailah terkeluar daripada mulut dan hati kita nanti, kita tahu perkara ni salah, tapi tak boleh nak buat. Saya selalu dengar tuan-tuan, realiti hidup sekarang, budak-budak muda, saya duduk pengurusan surau. Kadang-kadang saya berbual dengan pelajar-pelajar yang datang. Saya tanya kenapa tak pakai stokin? Kenapa tak pakai tudung? Dia kata, saya tahu benda tu dosa, Ustaz. Tapi rasa tak boleh nak pakai. Ego, tuan-tuan. Namanya ego. Sehinggalah ego itu akan bawa kepada hasad yang kita sebutkan tadi. Sehinggalah perkataan maaf dan memaafkan hati itu hilang daripada sifir hati kita. Tahu kena pakai stokin, Ustaz. Tahu kena pakai tudung. Tapi rasa macam skema sangatlah, Ustaz. Wahyu belum sampai katanya. Tapi saya bukan liberal, Ustaz. Ini ayat yang realiti yang saya jumpa, tuan-tuan. Saya bukan liberal, Ustaz. Saya bukan liberal. Saya bukan nak asingkan agama ke tak. Tak. Cuma saya solat, Ustaz. Sampai ada mak ayah pun yang nasihatkan anak dia sehingga katanya nak kahwin jangan pilih ustaz. Sebab ustaz ni duk sibuk cakap poligami sahaja. Ustaz ni cakap sekian yang dia nampak ataupun yang Allah nampakkan dia hanyalah kepada perkara yang salah sehinggalah Allah saja buat dia rasa macam supaya dia rasa tak suka dengan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak suka dengan hamba Allah. Dia tak nak maafkan orang lain. Sombong. Sedangkan kesalahan yang dia nampak pada agamawan tadi, kalaulah dilakukan oleh orang yang biasa, hati orang yang marah pada agamawan tadi, seolah-olah bila nampak orang biasa buat perkara tu, dia akan rasa macam redha dengan perkara tersebut. Sebab apa katanya? Ni orang biasa. Orang biasa tak apalah buat begitu. Orang biasa tak apa buat begitu, tapi muncul rasa cemburu. Yang dia rasa sebenarnya dia tak suka agamawan, tapi sebenarnya itu adalah rasa cemburu dan hasad kerana dia tak nak maafkan orang agamawan dan Allah pula tak nak maafkan dia dan Allah munculkan rasa sebegitu. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak pernah cuba nak turunkan ego kita. Sehingga akhirnya kita sombong dengan Tuhan. Sehingga akhirnya Allah benarkan kita sombong dengan Allah sendiri. Sebab apa? Sebab fokus kita yang teralih disebabkan perkara yang patut kita lupakan, tapi kita tak nak lupakan. Patut kita maafkan, tapi kita tak nak maafkan. Sehinggalah Nabi SAW, dia ada ajar satu doa. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansani. Oh, doa ini selalu orang guna untuk belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani. Ya Allah, hidayahkan aku, tunjukkan aku astaudi'uka ma'allamtani supaya aku manfaatkan apa pengalaman hidup aku. Fardudhu ilayya inda hajati wa la tansani wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Dan kembalikan perasaan, kembalikan pengalaman, kembalikan rasa keseronokan hati ini bila ada hidayahmu ya Allah, bila mana aku hajati. Ini doa tuan-tuan. Sampai Nabi ajar doa tu supaya
boleh pujuk hati kita ini supaya kita boleh ingat balik rasa seronok kita bila Allah maafkan kita dan kita maafkan orang, supaya kita boleh sentiasa maafkan orang. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani. Fardudhu ilayya inda hajati wala tunsinihi ya rabbal alamin. Supaya boleh kita serah diri dengan apa pengalaman yang pernah kita pelajari dan kembalikan semula pengalaman tersebut bila diperlukan. Tuan-tuan pembantu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nak sebut bab maaf ini tuan-tuan, maaf dan memaafkan ini bukan sekadar rasa hati. Terbalik kan tuan-tuan, fikirkan hakikat sebenar. Kenapa tak boleh maafkan? Sebab orang yang tak boleh nak maafkan ini adalah orang yang merasakan dia adalah orang yang kuat. Kata Nabi SAW, laisal qawiyyu bisur'ah. Bukan seorang yang kuat itu adalah bisur'atil ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang cepat ataupun kuat dalam bergusti. Ataupun dalam tafsiran lain, dia sangat berani bercakap apa sahaja. Kata Nabi SAW. Bukan orang yang kuat. Bukan orang yang berani. Apabila dia berani cakap apa sahaja. Apa je yang salah, tak boleh ni. Apa je yang dia rasa salah daripada sudut pandangan dia, maka dia tentang terus. Tak boleh ni. Macam kes baru ni lah. Kes perdebatan tentang kelahiran Nabi SAW. Ada yang kata Nabi lahir sebelum daripada Nabi-Nabi lain dah. Nabi Muhammad ini lahir sebelum daripada Nabi-Nabi lain. Ada yang kata Nabi lahir waktu tu lah. Waktu 12 Jamadil Awal yang kita sebut-sebut, yang kita sambut-sambut tu. Tuan-tuan, ada orang marah bila ada yang kata Nabi lahir sebelum Nabi-Nabi yang lain, sedangkan memang ada kitab Muhammadun Awwaliyah, kitab yang menceritakan tentang kelahiran Nabi sebelum Nabi-Nabi yang lain. Dan dia rasa dia betul dan dia berani untuk bercakap begitu, sehinggalah dia rasa macam orang yang cakap tu sesat dan aku perlu bermusuh dengan dia. Tidak boleh memaafkan dan mula rasa hasad dengki dan tak boleh nak dengar dah apa-apa kuliah ataupun kebaikan daripada orang tersebut selepas daripada ini. Sabil qawiyu. Bukan orang yang kuat, yang duk berani bercakap terus terang sahaja. Tak berhenti, tak boleh nak tahan-tahan perkataan. Sebab kekuatan itu dalam pandangan orang ramai adalah berani. Yang makna sebenarnya adalah disekalikan dengan ego dan sombong. Yang sebenarnya qawi, kekuatan tadi itu adalah kekuatan yang juga ada pada syaitan, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh sujud. Siapa yang tak nak sujud? Syaitan. Bukan tak sujud saja tuan-tuan. Perempuan rahmati Allah, malah syaitan membangkang. Tanya pula pada Allah, kenapa kena sujud? Ini berani yang ada daripada syaitan. Yang mana kekuatan berani itu tadi memberi pula super power pada syaitan. Kuasa pada syaitan sampai tahap Allah makbulkan dia untuk hidup lama. Samalah. Orang yang kuat ini, orang yang kuat sebegini, kuat bercakap, kuat dalam bergusti, dia adalah orang yang diberikan super power dalam dunia. Sehingga dalam dunia dia nanti, dia orang yang sangat ditakuti dan disegani. Yang semua orang fikir superpower macam ni adalah kelebihan, sedangkan itu adalah sama seperti syaitan. Sedangkan kata Nabi SAW, sambung silaturahim itu lebih utama dan memanjangkan umur. Banyaklah lagi. Kata Nabi SAW, sedekah juga memanjangkan umur. Sambung silah juga memanjangkan umur. Tapi kenapa kita duk pilih sombong dan ego dan berani itu tadi? Sebab fokus kita adalah pada kekuatan kita tanpa terfokus pada kekuatan Allah. Sedangkan Allah lah yang pegang kekuatan dan Allah lah yang pegang segalanya.
Sambung kata Nabi SAW, Al-Qawiyyu man malaka nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW. Haza qawi, haza kuat. Siapa yang kuat itu adalah siapa yang boleh menahan nafsu dia, menahan diri dia daripada marah. Wal afina 'anil nas, kata Nabi SAW, dan kemudiannya memaafkan orang. Hari ini kita nak fokus pada maafkan orang. Tapi Nabi sebut dulu, sebelum cerita bab maaf, Nabi kata tadi cerita bab kuat dulu. Siapa yang kuat, sebegitu. Siapa yang kuat, maka siapa yang kuat apa yang sebenar, kata Nabi SAW, Al-Qawiyyu, orang yang kuat yang sebenarnya adalah man malaka nafsahu. Siapa yang boleh tahan marah. Haza qawi. Inilah yang paling kuat. Wal afina 'anil nas, baru Nabi kata orang yang boleh maafkan orang. Kita belum cukup kuat. Selagi mana kita tak mampu nak kawal hati dari lantunkan perkara-perkara yang negatif. Man malaka nafsahu indal ghadab, dia boleh tahan daripada marah. Kadang mulut dan personality kita ni dah sangat baik. Pakai tudung labuh, cakapnya pun lemah lembut. Memang lahir-lahir dah lemah lembut dah cakapnya. Tapi masalahnya hati kita tu melantunkan sebaliknya. Ni maaf tuan-tuan, maaf ini bukan pada hamba sahaja, tapi maaf dan memohon maaf ini adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Langgar lubang sebagai contoh. Langgar lubang jalan raya, kita tak sedar kadang-kadang dalam hati kita ni duk maki hamun. Dia tak keluar kat mulut sebab takut ada isteri kat sebelah dengar. Sebab takut ada ayah kat sebelah dengar. Sebab takut kat sebelah ada anak murid yang naik dengan kita kat sebelah. Jadi takut kita lantunkan maki hamun sebab langgar lubang dalam hati je. Sombong. Sedangkan Allah lah yang maha mendengar. Allah yang saja takdirkan begitu untuk dijadikan saham kita, iaitulah kita. Bila langgar lubang, bila sabar, bila redha, ada saham untuk kita. Tapi masalahnya kita marah lubang tersebut, yang kita sangka hati kita itu sedang marah pada jalan dan pada JKR yang buat jalan. Tapi hakikatnya kemarahan kita itu adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus tuan-tuan. Fokus seperti mana doa tadi tuan-tuan. Kita nak pergi haji, nak pergi umrah. Fokus kita sepatutnya mabrurun. Cari mabrur. Bukan cari doa. Doa sahaja pada Allah, ya Allah, ilhamkan aku untuk doa yang terbaik di Mekah dan di Madinah nanti. Fokus. Fokus pada kemaafan dan dimaafkan, yang kemudiannya Allah akan beri ilham yang lebih banyak daripada itu. Sebab itu belum cukup kuat. Jika kita sekadar boleh tahan marah, tapi kata Nabi SAW, boleh tahan marah dan memaafkan pula. Wal afina 'anil nas. Kita belum cukup kuat kalau sekadar kita boleh tahan marah tadi, tapi kata Nabi SAW, orang yang kuat adalah orang yang boleh tahan marah dia tadi dan kemudiannya memaafkan. Apa itu maaf tuan-tuan? Maaf adalah membuang sifat marah tadi sekali jalan. Buang terus rasa benci. Mula-mula kita rasa marah, kita boleh tahan marah kita. Tahan marah belum cukup kuat. Sebab tahan marah boleh berubah jadi hasad yang kita cerita tadi. Adapun orang yang paling kuat adalah bila dia boleh tahan marah, kemudiannya dibuang marah tersebut, iaitulah wal afina 'anil nas, dimaafkan kesalahan orang tersebut. Sebab hidup ni umpama madrasah. Hidup untuk sentiasa berlatih dengan realiti. Apa sahaja perkara yang mengundang reaksi kita. Yang kemudiannya kalau kita terbimbing dengan ayat-ayat seperti ini, seperti hadis yang Nabi SAW sebut tadi, maka sudah barang tentu kita akan terbimbing bagaimana nak hadapi perkara dan kejadian yang akan hadir satu-satu selepas daripada ini. Bayangkan Nabi SAW. Tuan-tuan, ketika mana datang ke Taif, yang Nabi itu datang dalam keadaan mengharapkan orang Taif itu boleh terima. Orang Taif ini orang-orang lembut, datang boleh terima Nabi, boleh bagi minum, boleh bagi makan, lepas dia halau. Sampai di Taif tuan-tuan, mesyuarat di Taif,
Nabi pun terlibat dalam mesyuarat tersebut. Raja kata tak boleh. Tak boleh terima dengan Nabi ni. Tak boleh terima dengan apa yang Nabi nak bawa. Maka raja kata keluarlah dengan baik. Rupanya keluar dengan baik itu maksudnya adalah Nabi boleh keluar dengan baik tapi Taif tak boleh beri Nabi keluar dengan baik. Sehinggalah orang Taif ketika itu ambil kutip batu sehinggalah disebut dalam riwayat ada budak-budak kecil tuan-tuan umur 5-6 tahun pun join baling batu pada Nabi SAW. Hingga tiba di hujung selepas daripada bandar Taif tersebut, Nabi terpaksa duduk rehat bukan sebab marah tapi sebab sakit yang Nabi alami. Nabi duduk rehat dan berhenti di hujung kota Taif itu sebab Nabi risaukan sahabat yang lain yang luka juga dek kerana balingan batu mereka itu. Nabi pun risau orang lain tuan-tuan. Tapi satu sifat Nabi SAW yang sangat mulia adalah apa dia tuan-tuan? Waktu dibaling batu di Taif itu. Bukan selepas daripada itu tuan-tuan. Waktu berlaku, waktu dibaling batu itu, kata ulama, Nabi nak maafkan ada orang tu. Sebab itulah bila dibaling batu itu, muka Nabi itu tersenyum lebar. Dek kerana balingan batu tu. Nabi tahan marah, Nabi maafkan waktu tu juga. Sehingga tahap bila sampai di hujung kota, Nabi dah tak ingat dah orang Taif. Apa yang Nabi ingat tuan-tuan, Nabi tak mesyuarat macam mana nak serang balik, macam mana nak masuk balik. Tapi yang Nabi nak tengok adalah macam mana sahabat-sahabat okey ke? Ada yang stres ke? Ada yang depres ke? Ada yang rasa nak bunuh diri ke? Tuan, itu yang Nabi tanya di hujung. Yang akhirnya Allah hadiahkan pula selepas daripada itu, iaitulah Allah hadiahkan seluruh penduduk Taif akhirnya beriman selepas daripada itu. Sebab itu kita kadang-kadang kena tengok kata-kata hikmah, kata-kata. Pernah ada satu kata-kata hikmah pepatah Arab. Dawil jurhah ala qadri hadmih, kata pepatah Arab tersebut. Nak ubat luka tu kena sekadar-kadar je, ikut saiz luka. Maksudnya kalau luka di hujung jari tak perlu dibalut sehinggalah sampai ke lengan. Maksudnya apa tuan-tuan puan rahmati Allah SWT? Jangan kurang ataupun jangan terlebih. Apa pun yang kita buat dalam perkara yang melibatkan masalah. Jangan cuba besarkan, jangan cuba lebihkan. Jangan pula terkurang sehingga menyebabkan orang lain pula yang tak boleh maafkan kita. Dan yang paling utama, dawil jurha ala qadri hadmi, ubat luka sekadar-kadar sahaja adalah fokus. Jangan besarkan benda yang boleh dikecilkan, kata ulama. Sebab perkara yang kita kecilkan akan datangkan ketenangan pada diri kita sendiri. Tuan-tuan belum jumpa, saya banyak jumpa. Saya bukan pakar motivasi tapi saya banyak. Mungkin Allah nak bagi begitulah. Saya banyak jumpa orang yang meluahkan perasaan. Ustaz, saya umur 12 tahun Ustaz. Sekolah saya dulu, dia ada denda saya Ustaz. Denda dalam keadaan saya tak bersalah Ustaz. Masalahnya orang lain tak pernah kena. Dalam sejarah sekolah tu sampai sekarang, daripada tahun dulu sampai tahun 2022 sekarang, 2022 sekarang, tak pernah lagi orang yang kena denda macam saya Ustaz. Saya kena main kompang Ustaz. Kompang sebab cikgu ataupun ustazah tu sendiri yang tuduh saya, cikgu lah. Cikgu tu sendiri tuduh saya duk bercinta dengan anak datuk. Saya kena kompang Ustaz. Saya kena kompang Ustaz. Kompang berarak kat sekolah. Saya seorang je kena. Lepas tu saya kena gantung sekolah Ustaz. Lepas kena gantung sekolah, balik habis gantung saya ingat dah selesai. Rupanya lepas habis gantung, masuk je sekolah, saya langkah je masuk sekolah, terpampang nama saya besar-besar kat sekolah tu, dekat whiteboard semua, tulis nama saya, jangan ikut perangai orang ni, duk bercinta dengan anak datuk. Sedangkan saya tak pernah pun bercakap dengan anak datuk. Sehinggalah perkara tersebut dibawa, tuan-tuan, umur 12 tahun. Dibawa sehingga 2022. Dibawa sehingga umurnya sekarang dah 30 lebih. Sampai tahap dia kata, Ustaz, dalam hidup saya ni macam ada satu benda tak cukup Ustaz.
tak tahu apa benda. Saya rasa macam sedih, saya rasa macam tak boleh nak fokus. Lagi-lagi kalau saya tengok sekolah tu. Saya blok dah semua Ustaz, tapi saya terpandang juga. Tidak memaafkan adalah satu beban, tuan-tuan. Jangan besarkan benda yang kecil. Ya, saya tahu benda tu sangat-sangat penat, berat, fitnah. Sehingga namanya tu buruk kan. Jumpa orang, orang boleh ingat lagi kisah dia. Ini kan, ya, ni kan, awak ni kan yang dulu tu kan, kes sekolah tu dulu kan. Semua orang boleh ingat. Apa yang saya pesan, tuan-tuan? Maaf ni satu beban. Dan kadang-kadang kita tak perasan. Sebab kita tak maafkan. Maksudnya sebab kita tak boleh nak berlapang dada tadi dengan perkara yang lama. Perkara tersebutlah yang menyebabkan Allah tanamkan juga ingatan pada semua orang yang pada zaman tu sehingga sekarang. Ingat semua orang yang ada pada zaman dulu tu sampai 2022 diingat kisah tu. Jumpa orang tu diingat lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak boleh nak lapang dada dan Allah pun tak melepaskan, tak melapangkan semua fikiran orang-orang tu daripada cerita tersebut. Sebab semua perkara, semua lupa, semua fikiran adalah dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu lah. Macam tu cara kita nak hadapi kehidupan. Fokus. Sebab sehinggalah apa sahaja masalah kecil, kurang garam, apa sahaja masalah yang kecil, jangan diberbesar, yang besar diperkecil, sebab tidak memberi maaf menyebabkan ketidaktentraman pada diri kita, hinggalah fokus kita pada akhirat nanti hilang. Nak doa je datang perkara yang kita tak maafkan tu sehingga fokus kita untuk cari ataupun membersihkan hati itu hilang. Sehingga Allah buang masa kita dek kerana kita tak maafkan orang tadi. Apa yang Allah buang tuan-tuan? Allah buang masa kita dengan fikiran kita tadi. Kita sebenarnya nak minta benda lain, sepatutnya kita dah boleh lapangkan dan Allah dah boleh ilhamkan kita dengan perkara lain, tapi Allah hadkan, Allah tahan dengan Allah sibukkan fikiran kita dengan perkara yang kita tak maafkan tadi. Sebab itulah tuan-tuan pemanah mati Allah Subhanahu Wa Taala cari cara untuk kita maafkan orang. Kalaulah kita tak boleh nak maafkan dengan cara mengucapkan ataupun dengan cara jumpa orang tersebut, maka apa salahnya kalau kita luahkan perasaan tersebut pada orang lain sehingga kita rasa tenang. Kalaulah takut luahan kita itu jadi orang tu marah ataupun sedih dengan luahan kita itu, ialah kadang-kadang memang itu kesalahan, maksudnya kesalahan individu tersebut. Tapi bila kita luahkan apa yang terbuku pada hati, macam sekolah tadi saya cerita tadi tu, kita luahkan perkara tersebut pada sekolah tersebut. Sekolah menganggap kita ini adalah orang yang tak beradab, kita ini adalah seorang yang seolah-olah tak berperi kemanusiaan. Kalau takut luahan tersebut menimbulkan rasa marah dan membesarkan perkara-perkara yang tak patut dibesarkan, maka luahkan pada orang soleh. Luahkan pada suami, luahkan pada isteri, luahkan pada ibu ayah, luahkan tanpa melukai siapa pun. Luahkan tanpa cacian. Luahkan apa sahaja yang kita rasa. Luahkan yang kita rasa je. Luahkan tanpa mencaci. Dan jangan lupa luahkan juga kepada pemilik hati, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah ringankan hati kita, supaya kita boleh lupakan perkara tersebut. Salah tak maafkan? Tak salah tuan-tuan perempuan rahmati Allah. Ustaz, saya tak boleh maafkan juga. Silakan. Tapi minta pada Allah pemilik hati supaya kita ni tenang dan lupakan apa yang kita tak maafkan. Itu yang utama supaya kita boleh fokus pada ibadah kita, tuan-tuan perempuan rahmati Allah. Sebab takut Allah ilhamkan pada kita dengan hasad dengki sahaja. Sehingga akhirnya doa kita itu berbau kejahatan sahaja. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kena latih? Sebab marah kita pada manusia ini, kita perasan. Marah kita pada manusia ini, kita perasan. Tapi marah kita pada Allah itu, kita mudah sangat lupa. Terbalik. Kena latih.
Marah kita pada Allah itu patutnya kita kira-kira. Ya Allah, dulu aku pernah marah sebab jalan. Aku marah engkau ya Allah, bukan marah jalan. Bukan. Aku marah engkau ya Allah, aku mohon maaf. Masalahnya kita ni hanya lupa ataupun kita hanya ingat marah kita pada orang. Maafkan, perasaan maaf itu pada orang. Tapi kita tak ingat marah kita pada Allah itu sampai kita tak lupa. Tak perasan pun kita marah. Tak ada orang yang suka bagi maaf pada orang. Kecuali dia adalah orang yang paling banyak dapat maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu rahsia. Siapa yang dapat kemaafan daripada Allah banyak, maka dialah orang yang paling banyak memaafkan orang juga. Kalau kita orang yang tak suka memaafkan, maksudnya semua benda kita nak marah dan tak boleh nak maafkan, tak boleh nak lupakan kemaafan tersebut, selidik balik. Selidik balik. Sebab boleh jadi Allah yang tak nak maafkan. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sambungan hadis tadi kata Nabi SAW, tadi dah suruh tahan marah. Marah dah ada, dah tahan. Marah ada tapi dah tahan. Kemudiannya Nabi kata SAW, buang pula marah itu, iaitulah dengan kemaafan. Dan akhirnya kata Nabi SAW yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang ketiga, suruh buat baik pula pada orang yang dah kita buang tu. Yang kita marah tadi tu. Tengok macam mana Allah ajar kita cara nak kawal yang namanya hawa nafsu. Allah yang cipta, maka Allah lah yang paling tahu tentang hakikat nafsu. Siapa yang berubat dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka rasakanlah bahagia yang tak boleh diceritakan kepada orang lain. Fokus. Sebab Allah lah pemilik kebahagiaan. Tapi sebab kita hanya jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan. Bukan kitab hayatan, bukan kitab kehidupan, bukan kitab untuk kita selusuri. Maka rasa ataupun bukan kitab yang kita jadikan untuk kita berenang dalam dia. Dalam lautan Al-Quran. Lautnya Allah yang tiada tepian. Quran lah. Tapi sebab kita jadikan hanya sebagai bacaan, maka sifat maaf, sifat buang, semua sifat tersebut tidak sebati dalam badan kita sebab kita tak berenang pun dalam Al-Quran. Tak sebati pun air laut tu dalam, air laut Quran itu, air Quran itu di dalam diri kita. Tuan yang berrahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, saya tak mampu Ustaz nak maafkan. Saya tak mampu Ustaz nak maafkan. Saya ada rasa nak maafkan tapi tak boleh nak maafkan. Sa'alullaha walau milha ta'amikum, kata Nabi SAW. Ustaz, saya ada rasa nak maafkan tapi tak boleh maafkan. Mintalah pada Allah walaupun garam untuk makanan kamu, kata Nabi. Maksudnya sekecil apa pun hendaklah berdiri di hadapan pintu Allah. Yang mana siapa pun yang berdiri di hadapan pintu Allah tak akan kembali dengan tangan kosong. La tas'ala bunyana. La tas'ala bunayya hajatan. Was'alil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Kata Allah, kata Nabi SAW. Jangan kamu minta dengan anak Adam. Mintalah kepada zat yang pintunya tak pernah pun ditutup. Sehinggalah Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Allah itu akan marah kalau orang tu tak minta pada Allah. Tapi anak Adam kalau dia minta berkali-kali, dia yang akan marah. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu yuhibba mulhina du'a. Allah itu suka orang yang lantunkan doa pada dia. Sebab Allah itu jika dia minta banyak kali. Kalau kita minta dengan Allah banyak kali, lebihlah Allah suka berbanding manusia. Kalau kita minta banyak kali, akan timbul rasa tak suka. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya nak bawa kat sini adalah bukan sekadar maaf, tapi fokus. Fokus pada apa yang kita kejar sebenarnya. Macam saya sebut tadi bab umrah. Jangan listkan doa untuk hasad dengki, doa untuk kejahatan. Jangan terlalu fokus ataupun jangan terlalu fokus pada doa sahaja. Sebab umrah dan haji
ada yang namanya mabrur tadi. Dalam kehidupan kita jangan terlalu fokus untuk nak marah dan tidak maafkan orang supaya orang tersebut diazab di akhirat. Sebab kadang-kadang sifat kemaafan tersebut, sifat tidak maafkan tersebut menyebabkan Allah juga tidak maafkan kita, tuan-tuan pemerhati mati Allah. Terbalik je tuan-tuan kehidupan kita. Kenapa kita rasa susah nak maafkan orang? Sebab Allah pun susah nak maafkan kita. Sebab itulah kita kena minta doa pada Allah. Sebab Allah itu suka doa banyak kali. Suka dengar hamba dia doa banyak kali. Kadang-kadang sifat marah kita itu tak hilang sebab kita ni jarang bercakap dengan Allah. Kadang-kadang sebab kita ni tak jarang menggunakan bahasa Al-Quran untuk bercakap dengan Allah. Kadang-kadang kita baca Al-Quran itu kita tak faham pun. Kita semacam seekor burung kakak tua yang hanya bercakap dengan Allah. Yang tak faham apa pun. Baca tapi tak faham apa pun. Sehinggalah Allah rasa seolah-olah kita hanya mengajuk-ngajuk, mengejik-ngejik apa yang Allah sebut. Macam kita rasa burung kakak tua hanya mengejik-ngejik apa yang kita cakap. Sehinggalah perasaan-perasaan ataupun sifat-sifat begitu yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala campak juga perasaan yang sama, iaitulah kita pun tak boleh nak maafkan orang supaya kita faham. Ni clue ni. Kenapa kita tak boleh nak maafkan orang? Kenapa kita rasa tak tenang bila tak boleh nak maafkan orang? Sebab rupanya Allah pun tak tenang tengok kita. Duk tak faham-faham apa yang Allah cakap. Bercakap dengan Allah seperti macam kakak tua. Duduk dalam Quran, buka Quran tapi tak berenang dalam Quran. Ambil Islam itu separuh-separuh sahaja. Sehingga tahap keluar perkataan dalam diri kita itu. Sebabkan kita tak fokus dengan apa yang kita nak kejar dalam dunia ini. Yang mana dunia ini hanya sementara, yang akhirat nantilah yang lama betul. Duduk kat mahsyar pun dah lama dah tuan-tuan. Apatah lagi duduk di dalam syurga dan neraka. Fokus itu jika kita lari, kita tidak sambut fokus tersebut, maka sudah barang tentu tuan-tuan pemban rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri yang akan balikkan fokus kita itu sehinggalah kita rasa kita ni seorang yang baik. Tidak memaafkan, tidak dapat kemaafan menyebabkan kita rasa kita ini seorang yang terlebih baik. Dan tak boleh ditegur, yang namanya itu adalah sombong dan ego. Sehingga kita boleh menuturkan perkataan yang tak sepatutnya seorang hamba keluarkan. Iaitulah kita akan cakap, saya tahu perkara itu salah, tapi saya tak boleh nak buat. Saya tahu tak pakai tudung tu salah. Saya tahu mencaci dalam hati tu salah. Saya tahu menjeling orang tu satu perkara yang salah. Saya tahu putuskan silaturrahim itu boleh menyebabkan neraka itu menjulang-julang jarinya untuk menangkap kita. Memutuskan silaturrahim itu sebegitu. Sehingga tahap sebegitu pun kita seolah-olah tak boleh nak sedar dan tak perasan apakah kesalahan yang kita buat kerana sombong dan ego yang telah tertanam dalam hati kita kerana tadi iaitulah maaf dan memaafkan. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja untuk hari ini, lebih kurang 1 jam. Alhamdulillah. Moga-moga kita sentiasa menjadi orang yang sentiasa duduk dalam kelambu kemaafan. Kemaafan sama ada kemaafan dunia dan juga kemaafan akhirat. Yang mana kemaafan itu hanya boleh diperoleh daripada permintaan dan rintihan-rintihan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kisahnya seorang al-arifin yang telah menyerahkan dirinya terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana khalifah datang jumpa dia dalam masjid. Wahai Arifin, ada tak hajat apa-apa yang nak aku kata khalifah tersebut nak aku tunaikan. Maka Arifin tersebut cakap apa, tuan-tuan rahmati Allah? Dia kata, ya Allah, wahai khalifah, adakah sesuatu hajat yang lebih penting di dalam dunia apabila aku telah berada di dalam masjid dan rumah Allah, dan juga ketika ini aku telah berada dalam dunia
dunianya Allah Subhanahu Wa Taala. Khalifah terkejut dengan jawapan tu, khalifah tunggu dia keluar. Keluar daripada masjid, khalifah tanya lagi, wahai Arifin, ada tak apa-apa hajat yang kau nak terima? Sebab tadi dalam masjid kau kata tak boleh. Sebab masjid tu rumah Allah, tak boleh minta selain daripada Allah. Ni dah kat luar ni. Apa hajat kau? Hajat dunia yang kau nak daripada aku untuk aku tunaikan. Aku boleh tunaikan hajat dunia, tapi aku tak boleh tunaikan hajat akhirat, kata khalifah tersebut. Maka apa kata Arifin, tuan-tuan? Puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Arifin tu kata, aku pun terlupa apa yang aku nak minta dengan pencipta dunia, takkanlah aku nak minta dengan orang yang tak ciptakan dunia. Tuan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita minta supaya kita menjadi orang yang sentiasa maaf dan tenang. Itulah dia fungsi ataupun tujuan hidup kita, untuk sentiasa tenang. Yang sebelum ni pun kita cerita bab ketenangan, sebenarnya cari ketenangan dengan akhirat. Iaitulah hari ini ketenangan itu boleh didapatkan dengan kemaafan Allah dan juga kemaafan manusia. Tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jika ada soalan. Ya, silakan para jemaah untuk kemukakan soalan kepada Ustaz sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita melalui pengalaman yang traumatik jugalah kan. Lepas tu kita kata tak nak fikir lagi lah, biarlah ini urusan Allah dengan dia lah. Adakah itu dikira sebagai dah maafkan ataupun macam orang kata pasrah? Terima kasih Ustaz. Oh, pasrah, sama. Baik. Itu termasuk dalam satu hadis. Hadis yang kita sebut tadi, dia baru duduk dalam Allahumma salli Muhammad yang boleh menahan marah. Orang yang tahan marah ni, dia boleh lupakan marah tersebut. Adapun maaf itu makna dia adalah buang rasa marah tadi. Maksudnya redha terus. Kalau jumpa orang tersebut, kita kadang-kadang sampai terlupa kesalahan dia. Itu namanya maaf. Dan maaf itu tanda dia adalah ketenangan. Ketenangan tu macam mana? Walaupun kita jumpa dengan orang yang marah tu, kita akan rasa tenang dan boleh berbual macam biasa, macam tak ada apa-apa. Itu baru tahap yang disebut kuat sampai tahap memaafkan tadi. Tapi kalau tak boleh maafkan, tu bukan satu kesalahan pun. Bukan satu kesalahan. Cuma perlu ada tahan marah dan perlu sampai tahap kita boleh lupakan kemarahan tersebut. Sebegitu. Dia lupakan lain. Kalau maaf ni, maksudnya maaf ni buang marah. Lupakan marah tu belum maaf lagi. Sebegitu. Maaf itu kita buang terus marah tersebut sehingga boleh lupakan peristiwa lalu. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita jenis orang yang susah nak lupakan marah tu, boleh tak kalau kita tak jumpa dengan orang tu lagi? Maknanya kita tak marahkan dia, kita maafkan dia, tapi kita tak nak jumpa dia lagi, sebab kalau kita jumpa terguris balik hati tu. Maknanya belum habis 100% hilang marah, tapi kita cuba dengan orang kata tak berjumpa dengan dia, mengelak dia tu boleh menenangkan hati kita. Boleh tak macam tu Ustaz? Baik, dalam satu hadis Nabi SAW tentang pemutus silaturrahim itu, walaupun hadis tersebut lebih kepada tentang kerabat, tapi ada ulama yang kaitkan juga dengan Allahumma salli Muhammad dengan yang bukan kerabat. Maksudnya siapa yang putuskan silaturrahim, hati-hati, seolah-olah begitulah kata Nabi, sebab tempat dia itu di neraka. Sebegitulah, sebab memutuskan silaturahim itu. Cuma itu salah satu, maksudnya apa yang Puan cerita tadi itu adalah antara apa tu, antara tanda pemutusan silaturahim. Tanda tuan-tuan, Puan, bukan maksudnya Puan memutuskan, belum lagi. Itu tanda. Sebab
ada perkara yang belum kita redha. Redha ni maksudnya kita buang jauh-jauh sampai tahap kita boleh jumpa orang tu tanpa ada rasa apa-apa. Tu namanya maafkan. Tapi kalau tak boleh maafkan macam saya sebut, tak boleh nak maafkan itu bukan satu kesalahan. Jadi kalau tak boleh nak maafkan betul-betul maafkan, tak apalah diam sahaja. Cuma kita minta pada Allah supaya beri ketenangan seperti mana yang kita sebut tadi. Mohon doa walaupun secubit garam sebegitu. Cuma yang terlebih baik adalah memaafkan sebab sifat memaafkan itu akan memberikan satu keuntungan dekat akhirat nanti, iaitulah Allah boleh beri kemaafan dengan sebab kita beri kemaafan pada orang lain. Sebegitu. Ustaz, Mohon jawablah ya. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pernah berlaku pada diri saya. Saya maafkan dia, saudara. Saya maafkan dia. Semua saya maaf. Tetapi dalam hati kecil saya masih ingat apa dia buat. Tapi saya pergi melawat dia. Saya ingat hati, tapi saya cepat-cepat cakap saya dah maafkan dia. Tapi hati masih ingat apa dia buat. Macam mana tu Ustaz? Saya nak kikir pun perasaan tu. Baik. Ustaz, Assalamualaikum. Sama. Assalamualaikum. Ada soalan ulang doa ketenangan hati, nanti saya ulang, tak apa. Bab ni sebenarnya Nabi sendiri SAW pun kadang-kadang membuat jenaka dengan apa yang berlaku dulu. Maksudnya Nabi sendiri pun pernah bukan tidak maafkan, dia tak boleh nak jumpa orang. Macam tadilah yang puan tadi tanya tu kan. Bukan tak boleh maafkan, Nabi tak boleh nak jumpa orang tu. Orang yang pernah buat salah dengan Nabi. Seperti mana kisahnya si pembunuh Sayyidina Hamzah, Hindun kan. Hindun itu sampai kematian Hindun, Nabi SAW tak boleh nak tengok muka dia. Kerana bukan terguris bila tengok muka dia tu, Nabi terasa sangat sedih. Dan terasa seolah-olah ada perasaan marah yang timbul semula. Macam puan sebut tadi lah. Jadi sebenarnya perkara tu normal. Normal. Cuma Nabi tetap juga berbuat baik pada Hindun walaupun tak berjumpa. Maksudnya dia memberi makanan, dia memberi satu kata-kata untuk Hindun, khusus untuk Hindun dan sebagainya begitu. Walaupun tak boleh tengok, tapi tetap juga perlu dicuba untuk membuat kebaikan. Orang yang sampai tahap satu yang terbaik, yang qawi, yang kuat tadi adalah bila mana dia boleh buat baik pada orang yang dia marah tadi. Itu yang kekuatan terakhir lah. Tapi tadi kita ada 3 peringkat lah sebenarnya. Peringkat pertama, tahan marah saja dah cukup baik. Dah baik dah. Tapi yang lebih baik adalah memaafkan sekali dan kemudian buat baik pada orang tersebut. Dan itulah yang namanya nafsu, hakikat nafsu, iaitulah orang yang boleh kawal nafsu dia dengan sebenar-benar kawalan. Bukan Nabi tak boleh kawal nafsu, tidak. Cuma nak cerita Nabi nak tunjuk perasaan sebegitu normal. Cuma Nabi memaafkan dan Nabi tetap juga berbuat baik, cuma Nabi tak boleh jumpa Hindun. Silakan. Mohon Ustaz ulang doa ketenangan hati tadi. Doa ini juga untuk doa belajar lah. Doa belajar, maksudnya kalau contoh keilmuan yang kita belajar, nanti Allah akan, kita minta Allah akan kembalikan keilmuan tersebut bila kita perlukan. Samalah lebih kurang begitu. Saya ulang semula doa tersebut. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tunsinihi ya rabbal alamin. Itulah doa tu, moga dapat kita amalkan dan dapat menahan marah, dan di sebalik kemarahan itu juga dapat kita tambah keilmuan kita, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Okey, baik. Saya kira kita dah boleh tutup majlis ilmu kita ya Ustaz ya.
InsyaAllah boleh. Saya dah tak ada soalan daripada jemaah dan Alhamdulillah, jazakallahu khair dari Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim atas perkongsian ilmu itu, iaitu bagaimana kita harus memenuhi tujuan hidup kita ini dengan mengikuti perintah Allah dalam panduan yang diberikan dalam Al-Quran. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah pemaaf dan serulah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan mempedulikan orang-orang yang jahil, dari surah Al-A'raf ayat 199. Dan sabda Rasulullah SAW juga, harta tidak akan berkurangan dengan disebab sedekah, dan Allah tidak menambah kepada seseorang hamba dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain, melainkan kemuliaan, dan tiada merendah diri seseorang itu melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Riwayat Muslim. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini dan teruskanlah berada dalam medan ilmu ini pada setiap ketika, ya. Dan saya mewakili pihak pengurusan mohon maaf juga jika ada sebarang kesilapan dan salah bicara dari saya. Dan bagi menangguhkan majlis ini, ya, Ustaz mohon tangguhkannya dan tutupkan dengan doa dan tasbih kafarah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina wa la tansanahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'al awwala hadha an-nahari salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kifarah wa suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya minta diri dulu, ya. Saya nak ke Johor. Okey, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Selamat dalam perjalanan, insyaAllah. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya pun nak keluar juga, ya. Tutup. Terima kasih semua.